Han kita sampai maknanya Abang Jamil tu sangat kita dia boleh berwari faham lah kan faham lah saya pernah jumpa dalam namanya tulisan saya suku saya mata kan entusiastik interview macam oh saya wah, dia bos pun tengok pun yakin lah sekali masuk kerja takkan boleh sedetail macam mana orang telinga yang buat itu kita kena bangunkan kelemahan kita dengan keperluan kalau ya, dalam 2 tahun ni daripada jatuh bangkit tetapi solusi yang paling saya lihat ialah bila kita beramal dan beriman kepada Allah, insya-Allah kebangkitan itu akan berlaku. Tetapi dalam modul yang saya kita kata terbitan daripada bahasa Inggeris. Ya. Tetapi kalau kita nak bicarakan tentang moral dan etika sebenarnya petikan selanjutnya iaitu ke-50 wa idza lazima ay yakuna qabuluhu li tilka sifatil mafrudati al-huduthi kainan fil azali sahha ay menentukan kepada kualiti hubungan dan rumah tangga itu atau keluarga itu sebenarnya kerana adanya hubungan dan kerana itulah rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian dengan cepat saya baca tentang baik, Assalamualaikum. Memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Astaghfirullah wa kana Allahu ghafurar rahima. Astaghfirullah wa kana Allahu ghafurar rahima. Astaghfirullah wa kana Allahu ghafurar rahima. Astaghfirullah wa kana Allahu ghafurar rahima.
أستغفر الله وكان الله غفورا رحيما. Sekarang Bunda mau dengar suara kamu. Aduh, terlalu tinggilah. Rendah lagi. Rendah lagi. Nak rendah lagi? Boleh. Dapatkan kadar pembiayaan serendah kadar asas standard. Tambah 2.18% tahun. Bersamaan 2.72% tahun kadar tetap untuk tempoh 3 tahun. Melalui pembiayaan peribadi iBank Islam. Nikmati kadar promosi dari sekarang hingga 31 Mac. Info lanjut layari www.bankislam.com. Bagus sekali. Bagaimanakah generasi kini dapat meneruskan aspirasi tokoh pemikir Islam dalam membina tamadun mencirikan Malaysia Madani? Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM akan menganjurkan program Seminar on a Prominent Muslim Scholar Distinguished Professor Tan Sri Dr. Muhammad Kamal bin Hassan dengan tema Transformational Leadership Towards Malaysia Madani. Seminar ini akan menampilkan para sarjana yang akan membicarakan mengenai sumbangan Allahyarham Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan sebagai tokoh pemimpin dan keilmuan Islam serta amanat transformasi kepimpinan Allahyarham ke arah pembangunan negara dan umat Islam. Seminar dengan kerjasama Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM ini akan berlangsung pada hari Rabu 6 Mac 2024 jam 9 pagi hingga 4.15 petang di Dewan Senat UIAM. Tiada yuran penyertaan dikenakan. Tempat untuk penyertaan fizikal adalah terhad. Daftar segera jika berminat. Untuk maklumat lanjut, hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03-6204-6200 atau layari www.ikim.gov.my. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman.
Anda buntu memikirkan aktiviti bermanfaat untuk anak Muslim cuti sekolah? Jom sertai Discovery Camp, kamp cuti sekolah mesra Muslim pertama di Jepun. Anak anda akan mempelajari budaya Jepun, melawat fasiliti sains, tempat bersejarah dan banyak lagi. Sesuai untuk pelajar sekolah dan lepasan SPM. Ahli keluarga juga boleh turut serta bersama dan insentif khas diberi kepada guru. Apa tunggu lagi? Layari his.com.my atau hubungi 017-308-3879. Tempat adalah terhad. Esok ada makan-makan. Awak bawa apa? Saya bawa diri sendiri je sebab malaslah. Banyak kerja nak buat. Amboi, banyak cantik. Awak bawalah bas bear. Bas bear? Halal ke tu? Halal lah. Bas bear tu jenama tempatan tau. Senang je nak pesan. Boleh pesan terus dekat aplikasi mereka. Type je bas bear. Nanti keluarlah tu. Oh, ya ke? Okeylah macam tu. Saya bawa bas bear lah. Esok saya pesan. Okey, awak pesan air bas bear. Saya pesan tosti dia. Sedap weh. Kota Baru 89.8. Masjid Negeri Negeri Sembilan. Masjid Negeri Negeri Sembilan merupakan masjid negeri yang terletak di Seremban Negeri Sembilan. Ia telah dibina pada tahun 1966 di atas tapak yang telah dikurniakan oleh kerajaan negeri. Memandangkan Negeri Sembilan pada masa itu belum mempunyai masjid negeri, maka kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Dr. Muhammad Said bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Sembilan ketika itu, telah bersetuju supaya masjid negeri dibina di kawasan seluas lebih kurang 2 hektar bagi menggantikan Masjid Jamik Bandar Seremban yang tidak dapat menampung para jemaah yang semakin bertambah. Ia telah dirasmikan oleh Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada hari Jumaat 24 November 1967. Reka bentuk masjid negeri yang dibina pada tahun 1967 ini begitu simbolik. 9 tiang, 9 ruang dan 9 anjung tambahan yang dibina menggambarkan struktur politik negeri di mana Negeri Sembilan yang satu ketika mempunyai 9 daerah pentadbiran. Masjid ini terletak bersebelahan dengan Taman Tasik Seremban di pusat bandar. Bekas bangunan Sekretariat Negeri berbentuk zaman kolonial juga terletak berhampiran. Masjid ini turut berhampiran dengan pusat pentadbiran kerajaan negeri iaitu Wisma Negeri, Wisma Persekutuan, Dewan Undangan Negeri serta Istana Hinggap. Reka bentuk masjid ini sangat unik dan menarik di mana ia merupakan seni bina moden bercampur elemen tradisional iaitu seni bina Minangkabau. Masjid ini mempunyai 3 aras. Aras pertama terletaknya bilik air, bilik wuduk, bilik kuliah, perpustakaan Islam dan juga pejabat pentadbiran masjid. Aras kedua terletaknya Dewan Solat Utama dan juga ruang solat sisi. Di ruang solat sisi, pengunjung boleh melihat keindahan Taman Tasik Seremban yang terletak bersebelahan masjid. Aras ketiga adalah ruang solat tambahan yang terletak di setiap diameter Dewan Solat Utama serta ruang lega di setiap sisi. Selain itu, sebuah menara terletak bersebelahan masjid. 9 tiang masjid merupakan tarikan utama seni bina masjid ini dari luar. Ia juga kelihatan cukup menarik pada waktu malam apabila setiap tiang ini dipancarkan lampu. Dinding Dewan Solat Utama dipadankan dengan kaca dan kayu dan Dewan Solat Utama ini dilengkapi dengan sistem penghawa dingin. Fitrah itu bukan bermaksud kita balik ke hutan, balik kepada baby punya kehidupan. Kita rasa apa kita nak buat, kita buat sahaja, seperti mana yang pernah berlaku di barat bila mereka menganggap bahawa manusia ni sudah tidak perlukan agama lagi. Maka datanglah budaya-budaya dipanggil budaya hippies, budaya yang lepas bebas, budaya nak buat apa sahaja, rasa nak tak berpakaian di tengah-tengah khalayak pun suka hati dia, kerana seolah-olah itulah bagi mereka fitrah mereka. Ini merupakan falsafah yang bagi kita menyeleweng daripada matlamat agama kita. Jadi harus kita sebagai orang Islam, kita harus diingatkan bahawa untuk kita menentukan fitrah kita ni, kita harus merujuk kepada sumber-sumbernya betul dalam agama. Dan dah pasti sumber untuk kita menentukan fitrah ni yang paling mutlak ialah daripada Allah SWT sendiri. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita. Kuala Terengganu 100.2
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para pendengar, para penonton di IKIM FM untuk FB dan YouTube, di TV IKIM untuk petang ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Dan Alhamdulillah untuk segmen Kembaran Inspirasi, kita membawa khas untuk anda dari Kompleks Nashrul Quran. Alhamdulillah, sekali lagi rancangan Pesona di Zahra. Dan untuk anda, kita akan buka ruang dan peluang juga untuk anda boleh hantarkan soalan, pertanyaan di FB dan di YouTube. Untuk anda juga boleh tuliskan learning point dan share sebanyak-banyaknya untuk kita dapat manfaat bersama. Kita mengalukan Alhamdulillah kehadiran Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, terbangsa nasinya Ustaz. Alhamdulillah. Kita nak cakap Farsi tak pandai Ustaz. Macam mana ni? Macam mana ni? Alhamdulillah. Untuk petang ini insya-Allah kita akan merokai satu lagi nama untuk nama Nabi yang 201 itu, iaitu nama Nabi Taha. Itulah nama surah juga kan. Mungkin bersama Ustaz untuk mukadimah, silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wala. Dan dirahmati Allah, DJ Datin Mona, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, bapa, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita menyambung kembali perkongsian kita dalam Pesona di Zahra, dan kita hari ini kita kongsikan lagi gelaran nama Nabi SAW, iaitu Taha. Taha. Okey. Sebelum kita mulakan, okay, saya nak cerita sikit benda. Okay. Dalam bahasa ni, tak kisahlah bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Jawa ke, ada bahasa-bahasa, ada perkataan-perkataan yang diambil daripada bunyi satu benda. Contohnya, kalau orang Arab cakap slipper apa? Sip-sip. Sip-sip kan? Slipper ni sip-sip. Sebenarnya diambil daripada bunyi sip-sip tu. Okay? Jadi maknanya diambil daripada perkataan tu, daripada bunyi itu. Contoh katakanlah, orang Melayu kita panggil, aku debik tu kan? Daripada perkataan buk bunyi itu. Kan? Orang Jawa kalau panggil jatuh ni kan, loh, kok tiba? Saya minta maaf ya kalau makhraj saya tak betul kepada pendengar. Kok tiba? Tiba ni daripada buk, bunyi buk jatuh tu. Tiba kan? Jadi sama juga kan? Mana-mana bahasa, ada bahasa-bahasa ni diambil daripada bunyi. Okey. Jadi begitu juga nama. Contoh dalam sejarah nama para anbiya alaihi wassalatu wassalam, ada satu orang nama Nabi diambil daripada bunyi ketawa, iaitu Nabi Ishaq. Okey. Jadi ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ni dia lambat dapat anak. Dia kahwin, isteri yang pertamanya adalah Siti Sarah. Tapi dah umur 80 tahun tak dapat anak lagi. Jadi kemudian dia kahwin dengan Siti Hajar. Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki pada Siti Hajar dengan anak Nabi Ismail. Jadi maknanya Nabi Ismail dulu dapat lahir dulu daripada maknya Siti Hajar. Dan pendekkan cerita, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk letakkan Siti Hajar dekat kat Mekah jauh sana tu dekat padang pasir dekat Mekah sana. Okey. Kemudian ketika Nabi Ibrahim satu hari duduk dekat rumah dia, datang malaikat. Malaikat datang pada Nabi Ibrahim. Malaikat katakan Nabi Ibrahim, Allah mendengar rintihan hati isterimu Sarah. Dan sebagai satu orang perempuan, dalam rumah tangga antara benda yang paling menggembirakan dia adalah dengan adanya anak. Okey.
Jadi sebagai DJ Datin Mona sebagai wakil orang perempuan kan, mungkin boleh ceritakan maksudnya itulah orang perempuan ni. Jadi dia tengok maknanya madunya itu Siti Hajar ada anak, dia merintih kan. Kalau ada anak kan bagus kan. Jadi datang malaikat kata dekat Nabi Ibrahim, dia kata Allah mendengar rintihan hati isterimu Sarah. Nanti Allah akan anugerahkan Sarah ni juga akan mengandung. Rupanya perbualan Nabi Ibrahim dengan malaikat ini didengari oleh Siti Sarah yang berada dekat balik tabir. Jadi Sarah ni, waktu tu Sarah umur 80 tahun juga tau. Kan? Logik lah, dia juga mau nak wakil para penonton kan, para pendengar. 80 tahun ni agak boleh ke mana dapat anak biasanya lah. Logik lah. Tak logik. Susah kan. Jadi itu juga yang Sarah rasa. Jadi ketika Nabi malaikat kata Allah mendengar rintihan isterimu Sarah, nanti dia juga akan mengandung. Sarah ni dekat balik tabir ketawa. Itu maksudnya macam ya je. Ketawa macam ya je. Malaikat kata isterimu tu sedang ketawa tu. Kalau betul dia mengandung dan dapat anak, namakan sempena ketawanya itu. Betul mengandung. Lahir betul anak lelaki. Sebab itu dinamakan Ishaq. Ishaq tu daripada Ahaq tu. Sebab tu nama Nabi-Nabi terdahulu kebanyakan kan Ismail, nama malaikat. Jibrail, Mikail, Israfil, Israel. Nama Nabi Yaqub sendiri Israel kan. Maksudnya Ismail. Il banyak tu. Daniel, Babil. Babylon tu Babil, pintu Tuhan. Yang mana il tu Tuhan. Jadi tapi kenapa tiba-tiba Nabi Isa nama dia Ishaq daripada ketawanya Siti Sarah tu. Ahaq tu. Jadi maknanya ada perkataan-perkataan dalam bahasa, tak kisah bahasa apa-apa pun daripada bunyi. Dan ada sejarah, maknanya nama salah satu orang Nabi ni dengan nama bunyi ketawa. Ishaq tu. Okey, kita balik kepada nama Nabi SAW, Toha. Okey. Apa jadi apa makna Toha? Toha ni dia satu perkataan bunyi. Okey? Iaitu bunyi macam ni. He. Sebab apa? Waktu tu Nabi SAW tengah sangat sedih. Sedih sangat. Jadi Allah pujuk Nabi. He. Itu yang Toha. Toha tu dah He. Toha. Sebab tu kalau kita tengok dalam tafsir, Toha tu maknanya satu perkataan macam Yasin, Tosim, Mim, dia ayat-ayat maknanya muqatta'ah tu kan. Maknanya yang tafsiran, ulama tafsir menyebut apa maksud dia. Dia adalah ayat pujuk. Sebab apa? Ketika itu Nabi sangat sedih. Kenapa? Ada dua orang yang sangat membela Nabi SAW meninggal waktu tu. Satu, ayah angkatnya yang juga pakciknya Abu Talib. Yang keduanya, isterinya Sayyidatina Khadijah. Jadi bibo kakak tuan-tuan sekalian kan, kalau kita tengok dari sudut sejarah, Nabi dah biasa dengan kematian. Kenapa dia sedih? Kan? Ayahnya meninggal waktu dalam perut lagi. Kan? 2 tahun mak dia meninggal. Dijaga oleh datuknya. Datuknya lebih kurang 6 tahun pula. Datuknya meninggal pula. Dijaga oleh pakciknya Abu Talib. Kan? Dia banyak pakcik. Kan? Abu Lahab pun pakcik dia. Tapi Abu Talib ni yang paling penyayang. Kan? Mana dia jaga. Jadi Abu Talib ni sentiasa protect Nabi SAW daripada kecil. Jadi apa-apa yang pakcik dia ke, anak saudara dia ke, orang-orang kawan-kawan dia nak macam nak menyakiti Nabi, dia protect Nabi SAW. Jadi Nabi sangat sayang pada pakciknya. Dan pakciknya juga sayang dekat dia. Menganggap dia macam anak sendiri. Jadi membesar Nabi SAW di dalam keluarga Abu Talib. Abu Talib ajar dia ilmu perniagaan. Kan? Dia sampai Nabi dah berumur, kan? Nabi dapat wahyu, Abu Talib masih lagi protect Nabi. Maknanya kalau ada orang-orang nak menyakiti Nabi, Abu Talib ni protect Nabi. Sampai Nabi dah kahwin pun, maknanya Abu Talib masih berperanan protect Nabi SAW. Kan? Okey. Kemudian pakciknya sakit. Sakit meninggal. Itu sedih sangat Nabi. Kemudian keduanya isterinya meninggal. Isteri Sayyidatina Khadijah.
Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab apa? Sebab waktu Sayyidatina Khadijah mulai sakit, waktu tu orang Islam sedang kena pulau. Kena pulau. Maknanya orang-orang kafir dekat Mekah, dia tak nak berurusan dengan orang Islam. Jual barang ke apa ke, sampai waktu tu sejarah menyaksikan orang Islam kelaparan, makanan tak ada, nak beli orang kafir tak nak jual. Ikat perut ni pakai batu ni. Ikat perut pakai batu ni. Kan? Biar perut tu tak masuk angin. Maknanya ikat tu pakai batu tu biar kempis macam gitu kan? Dia maknanya sangat susah. Jadi ketika itu isteri Sayyidatina Khadijah mulai sakit. Bila sakit dan ketika sakitnya makin berat, Nabi pergi mencari ubat. Orang kafir tak mau jual ubat pada Nabi SAW. Cuba kita bayangkan kalau kita waktu itu anak kita ke, isteri kita ke, suami kita sakit. Cuba kita bayangkan kita berada di tempat itu. Kita pergi hospital. Oh, kau orang beriman balik-balik. Kami tak nak jual ubat. Tolonglah bagilah ubat sikit. Isteri saya sakit. Tak. Balik. Balik Nabi. Tengok isteri dia. Semakin hari semakin berat sakitnya. Semakin hari semakin berat sakitnya. Pergi lagi. Tak Muhammad, kami tak mau jual ubat dekat kau. Mana balik lagi. Tengok isteri makin berat. Sampai akhirnya Sayyidatina Khadijah meninggal di pangkuan Nabi SAW. Itu Nabi sangat sedih sangat. Sampai seolah macam, ya Allah, aku ni, kau bagi wahyu untuk menyampaikan Quran, kenapa jadi macam ni? Rasa macam tu. Kan? Kenapa jadi macam ni? Mungkin antara abang-abang, ayah-ayah pernah merasakan. Ketika kita menegur isteri kita, isteri kita menjawab, kita pun kata, aku cakap benda bagus, kenapa kena marah? Jadi kita mungkin tak faham. Aku cakap benda baik, kenapa jadi macam ini kan? Jadi Nabi dia terasa macam, aku cakap benda Quran yang Allah turunkan, kenapa jadi macam ini? Itu yang ketika Nabi sedih, Allah turunkan surat Taha. Macamnya, hey. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran itu kepadamu wahai Muhammad untuk membebankanmu, illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan untuk menjadi peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi maknanya Allah pujuk Nabi. Sebab itu Toha adalah perkataan pujukan. Macam sabar. Sabar. Macam kita kan kalau kita kan kita kan bahasa-bahasa yang sabarlah kan. Jadi untuk menenangkan orang tu. Sebab itu daripada perkataan Toha itu diambil gelarannya, diberikan nama kepada Nabi kita Muhammad SAW, iaitu sabar. Apa-apa, sabarlah. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran litashqa, untuk kamu merasa terbeban. Kan? Sampaikan. Kan? Illa tazkiratan lima yakhsha, tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula, diturunkan oleh Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, kan? Yang memerintah langit dan bumi, kan? Samawatil ula, maknanya langit-langit yang hebat-hebat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dan Allah itu bersemayam, kan? Ataupun maknanya Allah itu berkuasa, kan? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini maknanya satu ayat yang Nabi itu dipujuk kerana sedih. Kadang kita nak menyampaikan kebenaran, tiba-tiba orang tak dengar, kan? Maknanya terasa juga hati tu, kadang-kadang kan. Tapi dipujuk Nabi SAW itu, sabar. Kami tak turun Quran tu untuk membebankan kamu. Okey. Untuk seterusnya, kita berhenti berehat sebentar ataupun bagaimana? Ya, baik sekali. Terima kasih Ustaz atas pencerahan itulah. Taha, kita pujuk diri dengan surah ini Ustaz. Kita bacakan banyak-banyak. Masya Allah, Alhamdulillah. Itulah, kita sambung kembali Ustaz untuk waktu ini, dan juga bersama para pendengar masih lagi di FB, YouTube, IKIM FM,
Untuk tontonan anda juga di TV IKIM, boleh hantarkan soalan melalui FB dan YouTube IKIM FM. Boleh hantarkan di WhatsApp juga untuk petang ini. Masih lagi bersama Ustaz Muhammad Abdullah Amin untuk kita membincangkan nama Taha itu. Bagaimana kita nak mempujuk diri Ustaz, bagaimana kita nak menambahkan walaupun susah macam mana pun Rasul Amul Huzn itu, tapi susah macam mana pun masih lagi menyampaikan kita bukan peringkat Rasul, tapi kita sebagai manusia ni Ustaz, bagaimana kita nak pujuk diri, nak pujuk orang, nak berdakwah lagi, nak berjuangan lagi. Silakan Ustaz. Okey. Jadi antara nama Nabi SAW Toha, kan? Kita dah dengar kisah dia, cerita dia, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pujuk Nabi dalam keadaan yang sedih, kan? Dia Toha, tidaklah kami turunkan Quran tu untuk membebankanmu, melainkan untuk ingatan bagi orang-orang yang ingin takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Diturunkan oleh Allah yang Maha Penyayang, kan? Di mananya diceritakan kepada Nabi SAW bahawa Quran itu adalah untuk memperingatan kepada manusia. Okey. Jadi bila kita bicara mengenai kisah ataupun nama Nabi SAW Toha ini, ada beberapa angle yang boleh kita baca. Yang pertama, hari ini manusia tak lari daripada kesedihan. Itulah manusia. Kan? Manusia ni dia tak lari daripada kesedihan. Itu sebab manusia. Okey. Dia tak lari daripada takut. Itu manusia. Kan? Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut rahsia bagaimana menjadi wali. Hari ini saya dedahkan rahsia ni untuk kita je pendengar IKIM. Bagaimana menjadi wali. Saya kan DJ Kak Mona kan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah rezekikan saya buat kajian di Iraq baru-baru ni. Saya ziarah banyak makam, maknanya wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala yang dunia Islam iktiraf dia sebagai wali. Antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, antaranya adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi, antaranya adalah Hasan Al-Basri, kan? Antaranya adalah Syekh Ma'ruf Al-Karhi dan sebagainya. Okey. Di setiap kubur mereka tu yang menarik dia ada ayat ini diletakkan. Apa dia? Ayat dia, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawa wali-wali Allah itu dia tidaklah takut dan tidak bersedih hati. Ini rahsia bagaimana menjadi wali. Jadi nak menjadi wali ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena manage dua emosi. Yang pertama emosi takut, yang keduanya emosi sedih. Kan? Dua emosi ni kena manage. Sebab manusia tu dia memang ada takut. Dia kemudian dia juga ada kesedihan, okey? Tapi macam mana kita nak kontrol, kita nak kawal dua sifat ini. Dan siapa yang berjaya kontrol dua sifat ini, dia berjaya bawa diri dengan bagus. Dan dia ada asas untuk menjadi wali. Ni rahsia. Kita-kita je. Yang dengan IKIM. Bagaimana menjadi wali. Okey. Jadi maknanya, nama Nabi SAW Toha ini adalah kisah bagaimana Allah memujuk Nabi daripada rasa sedih. Sedih ni tuan-tuan sekalian, dia adalah manusia. Tak ada manusia yang tak ada sifat sedih. Cumanya kita kena belajar ubat. Jangan biarkan kesedihan kita berpanjangan. Hidup kita ni kena cari ubat hati. Jangan cari puas hati. Kita takkan pernah berpuas hati. Kita kena cari ubat hati. Macam mana hari ini, kita hari-hari ada orang yang makan vitamin, ada orang yang makan bagai-bagai herba-herba dan sebagainya, rempah-ratus untuk ubat zahir dia. Hati sama juga. Kita kena ubat hati sebab luka di luar orang nampak. Kenapa tu? Telanggar ni kena kaca ni sikit, orang nampak lupa. Tapi luka di hati tak ada siapa nampak. Tak ada siapa nampak. Sebab itu manusia ada kesedihan. Cuma kena cari ubat kesedihan. Kena cari ubat kesedihan. Jangan biarkan diri kita sedih dalam keadaan yang panjang. Sebab itu, kan, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala sebutnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tak takut
Mana bukan tak ada sifat takut. Dia uruskan sifat takut dan kesedihan itu. Kita bahaskan bab kesedihan dulu. Maknanya kita memang ada kesedihan. Cumanya kena urus. Jangan sedih berpanjangan. Sebab itu, antaranya macam mana cara nak urus kesedihan. Antaranya, baca surah Toha ni. Surah Toha ayat 1 sampai 5. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. 5 ayat je tak banyak. Tapi kita baca sebab ubat hati ni kena hari-hari kita baca. Macam mana hari-hari kita makan vitamin, kan? Kita hari-hari kita makan benda-benda bagus. Ubat hati hari-hari bang, ayah-ayah kakak kena buat supaya hati ni terubat. Antara akhlak dengan diri, jangan biarkan diri kita sedih berpanjangan. Kena ubat. Kena ubat. Jadi antaranya adalah dengan membaca surah Toha ni. Ayat 1 sampai 5. Aja hari ni kalau anda kata kita sedih, kan? Ada orang sedih sampai depression. Ada orang sedih sampai anxiety, rungsing yang melampau. Macam mana ni, macam mana, kan? Ada orang kadang sedih itu menjadikan dia tak bermaya hidup dia. Dia tak ada semangat hidup dia tu. Antaranya bacakan surah Toha ni. Yang terbaik tuan punya diri bacakan. Kalau anda kata tuan punya diri tak mampu nak baca, kita boleh tolong bantu. Kita baca, dia ikut. Ataupun mudah-mudahan kita bolehlah baca dekat air ke, kan? Mana bacakan, suruh dia minum, contohnya, kan? Sebab kajian sains juga mendapati kalau air ini dibacakan dengan ayat Quran, molekul-molekul yang ada dekat air ini dia menjadi lebih putih, jernih dan sangat bermanfaat. Molekul-molekul tu. Ada satu kajian, dan tuan-tuan boleh share ataupun cari nanti dekat YouTube ke kat mana ke, macam mana orang buat kajian mengenai molekul air. Air ni kalau dibacakan dengan benda-benda bagus, benda-benda positif, ayat-ayat Quran, kan, dia ada molekul-molekul yang berubah. Kita minum boleh membantu diri kita. Okey? Kalau air ni kita bercakap benda-benda yang jahat-jahat, kotor-kotor, molekul dia pun berubah. Jadi molekul dia jadi hitam, jadi benda tak bagus. Molekul dia pun berubah juga. Sebab itu kenapa Nabi SAW ajarkan nak makan baca bismillah. Nabi katakan, ya ghulam, kata Nabi SAW, ajarkan satu orang budak, kan? Maknanya, kul biyamin, makan kamu dengan tangan kanan dan makan dengan bismillah. Kan? Sebab apa? Makan kalau dibacakan dengan ayat-ayat Quran, dia molekul-molekul tu berubah. Ini maknanya Allah dah bagi ilmu sains kepada manusia sampai sains boleh membuktikan macam mana makanan yang dibacakan ayat Quran tu dia boleh maknanya memberi kebaikan kepada manusia tu. Jadi maknanya kalau tuan punya diri boleh baca sendiri. Kalau tak boleh, kita baca diikut. Dan kalau tak ada, kita bacakan dekat makanan, apa ke air ke, bagi dia minum. Kalau ada kesedihan, mudah-mudahan kesedihan tu Allah angkat dan menjadi penyembuh dekat diri dia tu. Okey. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, macam mana nak mengubat kesedihan? Kalau dia suruh doa, ada 8 doa yang Nabi ajarkan. Saya yakin semua kita dah biasa dengar doa ini. Kalau tak biasa dengar ulangan Rasul Zahra kita ni. Apa dia? Nabi ajar 8 rangkaian doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. 8 rangkaian doa. Apa beza al-hammi dengan al-hazan? Apa beza al-hammi dengan al-hazan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sebenarnya doa ni dah ada kisah dia. Satu hari ada satu orang sahabat, kan? Abu Umamah, satu orang sahabat, dia ni rasa sedih sangat hati dia. Jadi dia masuk masjid Nabi, lebih kurang waktu duha, dia duduk termenung begitu. Kan? Jadi Nabi waktu tu maknanya balik daripada satu tempat, tengok Abu Umamah, Nabi tanya Abu Umamah, wahai Abu Umamah, kenapa kau berada di masjid pada waktu duha macam itu, kan? Sedangkan zuhur belum masuk. Maknanya
Orang semua sedang bekerja ke sana kemari. Kenapa kau duduk kat sini? Maka apa kata Abu Umamah? The sadness and cowardice. Maknanya kesedihan dan benda kebimbangan tu menjadikan menghantui aku. And the sadness, maknanya kesedihan dan juga ketakutan tu menjadi menghantui aku. Apa kata Nabi? Mau tak aku ajarkan kamu satu doa? Kalau kamu baca akan menghilangkan benda-benda ni. Maka Nabi ajar benda ni. Allahumma inni a'udzubika min hammi wa hazan, a'udzubika min ajzi wa kasal, sampai 8 benda tu. Okey. Saya nak fokus pada al-hammi dan hazan. Apa beza al-hammi dan al-hazan? Al-hammi ni sedih pada benda-benda lepas. Maknanya kita ni grounded ataupun terpasung dengan peristiwa-peristiwa lepas yang menyebabkan kita sedih. Contoh katakanlah kita ada buat kesalahan yang kita rasa menyesal sangat. Menyesal ni ada positif tau. Dia ada positif regret, dipanggil ada negative regret. Positive regret ni kita menyesal kerana kita upgrade diri kita. Ada yang kita menyesal, kita grounded, kita terpasung dengan benda tu. Alah, kenapalah? Jadi kita mengeluh. Kenapalah kalau aku tahu aku tak buat macam ini? Alah, kalau aku tahu. Itu dia panggil negative regret. Maknanya penyesalan yang negatif. Al-hammi ni penyesalan yang lepas. Kita ada buat benda-benda kan yang kita rasa sedih tu benda lepas dan kita tak boleh nak lepaskan benda tu. Kan? Jadi maknanya kita kena itu al-hammi. Al-hazan ni apa? Kan kita bahasa dengar kan? La tahzan. La tahzan, jangan sedih kan? Tahzan ni sekarang dan akan datang. Kita sedih sekarang dan akan datang. Sedih yang akan datang ni macam mana? Macam mana ni sekarang ni? Macam mana? Kena buang kerja. Macam mana ni? Kita sedih. Kena akan datang yang menjadikan kita anxiety. Kita jadi maknanya anxiety ni kerisauan melampau. Kalau kadang-kadang kan orang kalau ada anxiety, dia sampai boleh jadi anxiety attack tau. Dia boleh jadi sampai panic attack. Panic attack ni kalau kena, siapa yang dengar ni, dia faham lah kalau dah pernah kena kan. Sampai rasa tak bernafas, sampai rasa macam mana nak runtuh dinding, nak empak dia lah. Dia terbayang benda-benda yang ke depan yang menjadikan dia bimbang dan sedih. Itu al-hazan. Jadi siapa-siapa yang ada benda ni, selain surah Toha, amalkan 8 doa ni. Alah panjang sangat lah Ustaz nak amal. Tak hafal lah ya. Kalau tak hafal, baca 2 rangkap tu okey. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Maknanya kesedihan yang lepas dan kesedihan sekarang dan akan datang. Yang menjadikan satu orang tu kadang-kadang dia jadi macam anxiety, boleh jadi risau melampau, dia jadi macam sesak nafas, tak keruan. Sangat bagus baca doa ni. Jadi kalau orang ada kadang-kadang saya pernah jumpa tau DJ Mona. Orang ni dengar Aikim. Syabas dan tahniah. Soalnya saya bukan nak body Aikim tapi memang real tau. Saya kalau jumpa orang kat luar terima kasih lah Aikim kan. Banyak manfaat sebenarnya. Ada satu orang ni kan, dia datang jumpa saya, dia kata Ustaz, saya memang tak lepas dengan Aikim kan, dan terutamanya Pusat Zara. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Sebab apa tau? Dia ada kisah dia. Okey. Dia kadang-kadang dia dengar ceramah-ceramah mengenai anxiety. Dia ada anxiety teruk tau. Orang judge dia. Orang hukum dia. Orang terus kata dia, anxiety. Kurang iman lah tu. Orang cakap dia kurang iman lah, tak jaga sembahyang lah, apalah. Dia kata saya sembahyang Ustaz. Saya memang jaga semua benda-benda bagus ni. Tapi benda tu ada. Rupanya memang ada orang yang dipanggil inborn. Lahir-lahir ada mudah kena anxiety. Saya pernah jumpa satu orang ustaz, ustaz terkenal juga. Masuk TV juga, Dia kata Ustaz, saya faham. Sebab dia ada anxiety, dia pernah ceramah di satu tempat, dia tiba-tiba datang panic attack, dia tak bernafas. Maknanya, dia ustaz kot. Takkan tak jaga sembahyang. Dia kebanyakan dia dengar ceramah orang akan hentam macam tu. Sekali dia dengar Aikim, saya tak mau ceritalah segmen mana, takut nanti kita kembang pula ya. Okay. Dia kata dia dengar satu perbahasan pasal anxiety, dia kata satu orang mana ustaz dia kata, okeylah ginilah. Dia bertanya, dan ustaz tu menjawab, dia kata kalau tak orang anxiety kadang dia bukan tak nak sembahyang, dia tak boleh nak sembahyang.
Dia macam takut macam dia terfikir bukan-bukan kan. Tak apalah, kalau tak boleh nak semayang, usahakan tak pun mulakan dengan doa ni. Jadi orang terus judge dia, tak ada iman lah tu. Tapi dia kata orang anxiety akan faham apa tu anxiety. Kan? Apa tu kesedihan yang melampau ke depan tu. Kan? Jadi dia kata, dia mula baca ni, Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan ni. Banyak-banyak barulah dia boleh start semayang. Kan? Barulah dia boleh start lain-lain. Akhirnya anxiety dia hilang. Kan? Jadi kita kadang-kadang tengok orang macam tu, jangan menghukum tau. Kita tak ada kat tempat dia, kita tak tahu. Kan? Sebab tu, macam Nabi SAW, nama Toha, dia sedih. Kadang-kadang orang tak faham. Kenapa sedih? Kau dah biasa dengan kematian. Kenapa nak sedih pula? Kan? Itu yang Allah pujuk. Sebab tu antaranya adalah baca surah Toha, sangat bagus. Amalkan. Dia 5 ayat je, tak banyak. Kemudian 8 rangkaian doa yang Nabi ajar tu. Kan? Itu amalkan juga. InsyaAllah siapa-siapa yang ada kesedihan, sebab antara akhlak diri, jangan biarkan diri dalam kesedihan. Kena cari ubat hati. Kan? Kena cari ubat hati. Jangan kita biarkan diri kita dalam kesedihan yang berpanjangan. Kena ubat benda tu. Okey? Okay. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Itulah ada tipsnya untuk petang ini. Masya Allah. Jom sama-sama kita amalkan. Untuk kita jauhi kesedihan itu bukannya perkara yang bagus sangat pun kan. Kalau ada kesedihan yang melampau itu sampai down, tak boleh nak buat apa-apa. Jadi kita nak hidup macam mana kan Ustaz? Itu amalan kita yang kita nak bawa ke akhirat nanti. Itu perjuangan kita untuk sama-sama kita beribadah lebih lagi dan juga kita bertujuan dengan hadis Rasulullah SAW dan doanya insya-Allah. Dan untuk waktu ini Ustaz, mungkin tinggal sedikit masa Ustaz untuk pesanan terakhir bersama Ustaz untuk para pendengar, silakan. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian Allah Subhanahu wa taala kalau nak bagi seseorang itu syurga dekat akhirat, Allah akan bagi syurga tu di dunia lagi. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak bagi seorang tu neraka ke akhirat, na'udzubillah, Allah akan bagi neraka tu di dunia lagi. Apakah syurga di dunia? Ketenangan. Sebab itu tenang ni dipanggil sebagai al-jannatul ajilah, syurga yang didulukan. Jadi sebenarnya kita boleh ukur diri kita tau. Jangan ukur orang lain Ilmu ini sah untuk mengukur diri sendiri. Jangan ukur orang lain. Jangan depan dia jumpa suami, bang, aku tengok ni bang, kau tak ada syurga ni bang. Kau ni mengeluh yang kau ada syurga. Jangan. Ilmu ini sah untuk melihat diri sendiri. Kita boleh ukur diri kita sendiri. Okay? Kita kena berusaha untuk mendapatkan ketenangan hidup. Jadi maknanya Allah kalau nak bagi seorang tu syurga dekat akhirat, Allah akan bagi syurga di dunia lagi. Apakah syurga di dunia? Itu ketenangan. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak bagi seorang tu na'udzubillah neraka ke akhirat, Allah akan bagi neraka di dunia lagi. Apa dia? Dicabut ketenangan hati. Sebab itu kalau kita tengok tokoh-tokoh besar yang disebut dalam Al-Quran yang negatif semuanya hilang ketenangan hati. Contoh Namrud. Namrud tu sebelum dia tu dibinasakan oleh Allah, barang pertama yang ditarik oleh Allah ada ketenangan hati dia dulu. Dia takut dengan Nabi Ibrahim. Pada Nabi Ibrahim, kuasa pun tak ada, apa pun tak ada. Dia kata, nanti budak ni nanti besar nanti meruntuhkan kekuasaan dia. Dia pergi bakar Nabi Ibrahim 40 hari kalau ikut sebagian ahli sirah kata. Tengok 40 hari, keluar pula. Budak ni ngamal apalah, boleh keluar dengan selamat. Rungsing dia. Ditarik ketenangan hati. Kita tengok Firaun, sama juga. Sebelum Allah hapuskan dia dekat Laut Merah tu, kan? Dibelah laut, dikatukan laut. Barang pertama yang ditarik adalah ketenangan hati dia. Tak pasal tiba-tiba Nabi Musa bukan ada tentera, bukan ada kekayaan, bukan ada pengikut-pengikut. Tiba-tiba takut aku Nabi Musa nanti nak menghancurkan kerajaan aku. Tiba-tiba takut sendiri. Jadi maknanya orang yang Allah nak bagi neraka ke akhirat, auzubillah, Allah akan bagi neraka itu di dunia lagi, iaitu dicabut ketenangan hati. Okey. Begitu juga sebaliknya. Sebab itu ibu-ibu kakak ayah saya sekalian, kita boleh ukur diri kita. Dan benda-benda yang berkaitan dengan surah Toha tadi adalah antara mengubat hati kita untuk kita mendapat ketenangan.
Kan hidup kita ni jangan biarkan walaupun sesaat kita tak tenang dan bahagia. Sebab itu Islam ajarkan asas-asas dia. Antaranya memaafkan orang. Kenapa Nabi anjurkan sebelum tidur maafkan orang? Kita maafkan orang akak-akak, ibu-ibu, ayah saya sekalian, bukan untuk orang itu. Kalau orang itu betul ada berbuat zalim dengan kita, berbuat jahat dengan kita, untuk dosa dia terhapus, dia kena datang minta maaf kat kita. Tapi kita memaafkan dia tu, kita melepaskan bebanan hati kita tu sebenarnya. Kan? Jadi kita hari ni kita, ya Allah, apa pun suami aku buat ke aku maafkanlah dia, ya Allah. Tapi sebagai manusia kita akan teringat. Tak boleh dia. Aku sakit juga kan. Aku maafkan ya Allah. Dia akan teringat. Okay? Dia akan teringat. Tapi setiap kali teringat, ya Allah aku maafkan ya Allah. Cuba buat. Kan? Nanti minggu depan, personal ziarah minggu depan, berhubung balik dengan kita. Tengok apa kesan dia. Ya, kalau selalu memaafkan, kita akan lebih tenang namanya. Kita melepaskan beban hati kita. Dia jangan rasa tak adil. Oh, sedap-sedap dia mengata kita, berhutang dengan kita, nyaya kita, nak maafkan dia. No way, man. Oh, marah bukan main. Kita bukan dia kalau betul ada dosa, dia kena minta maaf kita. Apa dosa dia? Dan Allah tu maha adil. Tapi kita melepaskan beban hati kita. Kalau tak, nanti kita akan bercakap sendirian di dapur. Kan? Menipu sekarang lelaki ni, pandai ni, jagalah, balik nanti jagalah, menipu ni. Sampai masak, bercakap sendiri. Sebab apa? Hati itu ada bebanan. Bercakap sendiri, tanda hati ada bebanan. Betul kalau tak bercakap sendiri, ya Allah aku maafkan ya Allah. Kita akan lebih lapang lagi. Saya satu hari berhenti di traffic light, dekat lampu isyarat. Saya tengok kereta sebelah, ada satu orang kakak, kan, waktu tu dia tak ada bluetooth lagi, dia cerita lama kan. Dulu kalau orang pakai yang hands free ni, dia ada wire kan. Bercakap sendirian di kereta, kan, sambil menepuk-nepuk steering. Saya tengok kesian kakak ni. Nak je saya buka cermin, saya cakap dekat dia, Kak, maafkanlah Kak ya. Nak je saya cakap macam tu. Kesian tau. Tengok orang terbeban hati tu, kan. Jadi sebab Islam suruh ajar kita maafkan, kan? Suruh maafkan. Ada kesalahan maafkan. Dan maafkan ni bukan saja maafkan orang lain tau. Maafkan diri sendiri. Ada kadang-kadang kita ni, kita tak lagi kesalahan. Kita ada kesalahan dengan bapak kita, kita ada kesalahan dengan mak kita, kita ada kesalahan dengan arwah isteri kita, arwah suami kita, kan? Kita ada salah, kita menyesal, kita maafkan diri. Ya Allah, aku jahil dulu Tuhan. Ya Allah, aku minta ampun lah Tuhan Tapi sekarang Alhamdulillah dah belajar, dah pergi surau, pergi masjid, dah faham sekarang Tuhan. Jadi yang lepas tu aku minta ampun, okey aku nak buat benda yang lebih baik. Dan kadang-kadang kita rasa menyesal tu sampai kadang-kadang kita rasa macam kita tak boleh nak move on, kita panggil nak ke depan. Jadi maknanya kita kena maafkan orang, kena cari ubat hati. Macam saya selalu tekankan, hidup jangan cari puas hati, kena cari ubat hati. Hari-hari kena cari ubat hati, baru kita akan lebih tenang lagi. Jadi baca surah Toha untuk ubat kesedihan, itu adalah satu gelaran nama Nabi SAW. Ketika Nabi sedih sangat, Allah pujuk dia dengan nama Toha, dan juga dengan nama, dan juga surah 8 doa yang Allah Subhanahu Wa Taala Nabi SAW ajar, 8 rakaat doa tu. Okey. Untuk waktu ini bersama Ustaz untuk doa pula Ustaz. Okay. Satu lagi saya terlupa. Allah panjang lah pula kan. Allah Subhanahu Wa Taala memanggil orang-orang yang beriman, yang betul-betul bahagia dengan nama orang yang tenang hati dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang punya jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha lagi diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Maknanya tenang sebagai satu tanda Allah nak bagi syurga ke akhirat. So cari ketenangan diri, maafkan orang, Kak, ayah-ayah saya sekalian.
amal ubat hati, cari ubat hati, kan? Amalkan doa, amalkan surah Toha sebagai ubat hati dalam kehidupan kita sehari-harian, insya-Allah. Kita akhiri dengan doa. Mudah Allah beri kebaikan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minad daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Di akhir ini, terima kasih banyak-banyak kepada Fadlul Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin atas pertemuan untuk petang ini. Sama-sama kita jumpa pujuk hati untuk kita dapat ketenangan di dunia dan akhirat, insyaAllah. Fidarain. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, syukran jazilan. Terima kasih kepada para pendengar, para penonton untuk waktu ini. InsyaAllah ada siaran Pesona Zahra setiap hari Isnin jam 5 petang. Terima kasih kepada anda. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kota Kinabalu 93.9. Experts believe exercise releases chemicals in your brain that make you feel good. People who exercise regularly feel more energetic throughout the day, sleep better at night, have sharper memories, and feel more relaxed and positive about themselves and their lives. Exercise also keeps the brain and your other vital organs healthy. Experts say most people should do about 30 minutes exercise at least 5 days a week. Exercising doesn't just mean doing sport or going to the gym. Try to make physical activity that you enjoy as part of a day, such as walks in the park, gardening, cleaning the house, washing the car, use stairs instead of elevators, make a neighborhood bike ride, or taking a class in martial arts. Make exercise a fun part of your everyday life. This mental healthcare message is brought to you by IKIM. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. كلام ربنا على نور المصطفى. IKIM FM, inspirasi utama anda. Sekarang di